Islam. Dan yang ketiga, jiran sahaja, bukan Islam dan bukan adik-beradik. Kena jaga hak dia sebagai jiran. Sebelum kita beli rumah bersebelahan dengan orang bukan Islam, hak dia sebagai jiran kena jaga. Nabi SAW bukan sahaja kata benda ni, Nabi membuktikan benda ni dengan Nabi menjaga hak jiran Yahudi dia. Sehingga sahabat Nabi Abdullah bin Amru bin Al-As, kita dah cerita dah Abdullah bin Amru bin Al-As, bapa dia ni yang kata Amru bin Al-As melalui 3 fasa dalam hidup dia. Satu, tak ada manusia yang dia paling benci melainkan Nabi Muhammad. Itulah yang dia paling benci. Dia kata kalau dia jumpa Nabi Muhammad masa tu, dia bunuh Nabi. Lepas tu dia main satu zaman, dia masuk Islam. Fasa yang kedua, dalam zaman Amru bin Al-As, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata tidak ada manusia yang dia paling hormat, yang dia paling sanjung tinggi melainkan Nabi Muhammad lah orang yang dia paling sanjung tinggi. Sehingga kan mata dia tak gamak nak tengok Nabi, kerana hormat dia kepada Nabi begitu sekali. Dan fasa ketiga dalam hidup dia jadi pemimpin. Dan apabila dia menjelang kewafatan dia, orang main ziarah dia tak mau tengok muka orang. Pasal apa? Pasal dia mengenangkan tanggungan yang ada di atas belakang dia sebagai pemimpin. Amru bin Al-As, bapa kepada yang kita duk baca hadis dia ni, Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata dalam hadis yang kita duk baca ni, bila dia balik ke rumah, tengok orang sembelih kambing di rumah dia. Pertama sekali dia kata, hampa bagi tak sikit dekat jiran kita yang Yahudi ni. Dia ulang 2 kali. Dia kata, hampa ada bagi tak sikit dekat jiran kita Yahudi ni. Pasal apa? Dia jadi macam tu? Pasal dia ingat Nabi SAW meraihkan jiran dia walaupun Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashtara min Yahudi ta'aman wa rahanahu dir'an lahu min hadid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, Nabi SAW biasa dalam hidup Nabi membeli ta'am, membeli makanan daripada Yahudi. Nabi SAW semasa hidup dia, Aisyah kata, anna Rasulullah SAW ishtara min Yahudi ta'aman. Nabi biasa semasa hidup Nabi membeli barangan yang dijual oleh orang Yahudi. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Bahkan bila Nabi wafat, masih ada lagi satu baju besi, baju yang diguna dalam medan perang, yang Nabi gadaikan kepada Yahudi. Tak dan tebus Nabi wafat. Hadis ini menunjukkan bahawa wujudnya muamalah di antara bukan orang Islam saja, bahkan di antara Nabi SAW dengan Yahudi. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, wahai manusia, sesungguhnya kami cipta kamu, wahai manusia, daripada satu laki-laki, satu perempuan. Hari ini kita jadi macam-macam bangsa, kita jadi macam-macam suku puak, semua ni mula daripada satu laki-laki, iaitu Adam alaihissalam,
dan satu perempuan, iaitu Hawa. Macam-macam bangsa, macam-macam warna kulit, macam-macam jenis manusia ni, semua ni Tuhan kata inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semua ni start daripada satu laki-laki, satu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Daripada satu laki-laki Adam alaihissalam dan satu perempuan Hawa, aku jadikan manusia ini syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berpuak-puak, bersuku-suku. Tuhan kata aku buat benda ni semua lita'arafu, supaya sama-sama sendiri manusia ni saling kenal-mengenai. Kita orang Melayu, kita ada kawan Cina, kita ada kawan India, kita ada kawan orang putih, kita macam-macam kawan kita. Tidak salah kita berkenal-kenal, kerana itu suruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata dalam banyak-banyak jenis manusia yang aku bagi jadi ni, macam-macam bangsa yang ada ni, yang aku nilai baik di sisi aku ialah orang yang bertakwa. Islam bukan hak eksklusif orang Melayu. Islam bukan hak eksklusif orang Arab. Tapi Islam ini boleh dimiliki oleh apa bangsa pun yang ada dalam dunia ni, dan siapa pun boleh mengambil darjat takwa dengan syarat dia penuhi syarat-syarat takwa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebagai orang yang menerima wahyu ini, dia faham. Maka Nabi meraihkan, tidak kira bangsa, tidak kira agama, Nabi meraihkan mereka. Mudah-mudahan dengan sifat ra'i yang ada pada Nabi itu, lebih ramai bangsa-bangsa lain masuk Islam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, jaa Yahudi faqala ya Abal Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man? Qala rajulun min al-ansar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'uuhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-darabtah? Qala sami'tuhu bis-suq yahlif wallazi istafa Musa 'ala al-bashar. Qultu ay khabithu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata berlaku satu hal pada zaman Nabi SAW. Nabi tengah duduk-duduk di masjid. Ja'a Yahudi, tiba-tiba mai satu orang Yahudi jumpa Nabi. Faqala ya Abal Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Yahudi ni mai jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya Abal Qasim, dia panggil. Salah seorang daripada sahabat engkau pukul aku, dia kata.
Tuan nampak zaman tu Nabi SAW walaupun dia Nabi kepada orang Islam, tetapi dia dihormati oleh semua orang. Yahudi ni sudah kena pukul dengan satu sahabat Nabi. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Abul Qasim. Dia kata, sahabat hang pukul aku. Dia kata. Faqala Nabi SAW, man? Nabi kata, siapa? Sahabat aku yang pukul hang tu siapa? Qala rajul minal ansar. Dia kata, yang pukul aku ni, dia ni orang Ansar. Sahabat engkau orang Ansar, orang Madinah. Qala Nabi SAW, ud'uhu. Nabi kata, pergi panggil mai, siapa dia yang pukul Yahudi ni? Tengok yang kata Nabi SAW, dia berlaku adil. Tak ada pula bila Yahudi ni mai kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, sahabat hang pukul aku. Nabi kata, daripada muka hang. Tapi Nabi berlaku adil. Nabi kata, ud'uhu, pergi panggil mai ni syekh yang pukul Yahudi ni, panggil mai. Faqala Nabi SAW, bila dia ni dibawa mai depan Nabi, Nabi kata dekat Ansar ini, Nabi kata, adarabtah, betulkah hang ada pukul Yahudi ni? Qala sami'tuhu bis-suq yahlif wallazi istafa Musa 'ala al-bashar. Sahabat Ansar ni kata, dia kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni, dekat market tadi, dekat pasar tadi, Yahudi ni dia bersumpah di depan orang ramai semua. Dia sebut kata, wallazi istafa Musa 'ala al-bashar. Dia sebut kata, demi Tuhan yang telah memilih Musa ke atas semua manusia. Dia kata, tadi Yahudi ni di depan orang ramai, di tengah public, di khalayak ramai, dia sebut tadi ni. Dia kata, demi Tuhan, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa ke atas semua orang. Qultu, maka aku tanya Yahudi ini tadi, ai khabithu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adakah hang cakap macam tu dengan niat, dengan tujuan untuk nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tu hadis ni nak tunjuk kat kita, sahabat ni depa extremely sayang Nabi. Tu satu. Dia nak tunjuk kat kita, kata yang kata sahabat Nabi ni, mereka ni extremely sayang Nabi. Sehingga kan telinga mereka tak boleh dengar orang downgrade Nabi. Telinga mereka tak boleh dengar orang underestimate Nabi. Telinga mereka tak boleh dengar kata orang pelecehan Nabi. Mereka tak boleh dengar benda tu. Bila Yahudi ni pergi kata macam tu, dia kata, demi Tuhan yang memuliakan Musa ke atas semua manusia, dia hangat. Dia terus tanya Yahudi ni, adakah hang kata macam tu dengan tujuan, dengan niat hang nak hina Nabi Muhammad? Dia tanya. Fa akhazatni ghadbatun darabtu wajhah. Dia kata, cakap dia ni betul-betul bagi aku naik marah, dia kata. Kerana aku menganggap kata dia nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pukul dia kata. Oh, dia angin macam tu tuan-tuan. Angin satu badan dia ni. Dengan kerana dia ni sebut kata dengan nama Tuhan yang memuliakan Musa ke atas semua manusia, dia terus anggap kata Yahudi ni nak penjatuh Nabi, nak peleceh Nabi, nak rendah-rendahkan Nabi. Dia kata, aku betul-betul naik angin, aku pukul Yahudi ni, dia kata. Dia mengaku benda ni di depan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, la tukhayyiru bainal anbiya. Nabi kata dekat sahabat Ansar yang naik angin kerana nak membela Nabi ni, Nabi kata kat dia macam ni, dia kata, jangan beza-bezakan di kalangan anbiya, di kalangan nabi-nabi. Jangan dengan kerana Yahudi ni sebut kata, demi Allah, Tuhan yang memuliakan Musa ke atas orang lain, jangan kerana Tuhan naik angin, jangan. Kerana nabi-nabi ni semua bagus-bagus.
Jangan hang anggap kata dia mengangkat Musa dan menjatuhkan Nabi lain. Tak. Nama kata Al-Anbiya, nama kata Nabi-Nabi semua bagus. Nabi Muhammad kata lagu tu. Fa innan nas yas'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard fa idza ana bi Musa akhizun biqaimatin min qawaimil arsh. Nabi kata aku nak abang dekat hampa satu. Dia kata manusia semua akan dimatikan pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang mula-mula dibangkitkan di hari kiamat esok. Nabi Muhammad kata, tiba-tiba bila aku bangkit, fa iza ana bi Musa, aku sedang aku dibangkitkan, tengok Musa duk ada dah. Nabi Muhammad kata, fa iza ana bi Musa akhizun biqaimatin min qawaimil arsy. Tiba-tiba aku ingat aku orang yang mula-mula dibangkitkan. Aku bangkit, aku tengok Musa duk ada dah. Musa duk pegang salah satu daripada tiang-tiang arash, dia kata. Muhammad nak abang dekat sahabat Ansar tadi, hang jangan kata bila Yahudi ni angkat nama Nabi Musa, hang duk ingat Musa ni apa? Hang duk nampak aku nanti saat Nabi kata, aku sendiri di hari akhirat esok Allah bangkitkan aku, tengok aku tengok Musa duk ada dah. Musa duk pegang salah satu daripada qawaim, daripada tiang-tiang arash, dia kata. Fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bisaqatil ula. Nabi Muhammad kata aku pun tak pasti, adakah Musa dibangkitkan dulu daripada aku, ataupun dia dah pun dihisap dahulu daripada aku tak sure. Nabi Muhammad kata yang pentingnya Musa itu di antara Nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tindakan hang tadi dengan kerana dia disebut Musa, hang terus nak naik angin, hang nak pergi pukul dia, itu tidak betul. Kerana Al-Anbiya, kerana Nabi-Nabi itu semua pun mulia-mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merendah diri. Begitu sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merendah diri. Kalau Nabi Muhammad pun begitu sikap dia, kita hari ini ambil yang iktibar. Kita hari ini bukan mempertahankan Nabi, kita pertahan ustaz kita ya. Ni ramai-ramai dok ada dalam Pulau Pinang ni, masing-masing dengan ustaz favourite dia. Ada ramai ni dalam kalangan kita ni, ada ustaz yang menjadi ustaz favourite dia. Dan kadang-kadang dia dalam nak mempromosi ustaz dia tu, dia terlebih. Benar ni berlaku. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, tuan-tuan pun kadang boleh naik melugai. Hang suka dekat ustaz tu, suka, bagus. Dia ni suka dekat ustaz ni, suka, bagus. Apa perlu hang nak penaik ustaz hang sampai nak pelekeh ustaz lain? Jangan. Nabi Muhammad sendiri apabila ada sahabat dia nak junjung dia tinggi, dia kata jangan. Dia angkat pula Nabi Allah Musa alaihi salam. Nampak? Dua yang tibat. Yang pertama, diri ustaz itu sendiri, jangan perasan sangat. Yang kedua, anak murid ustaz ni, jangan terlebih di dalam nak mengangkat ustaz masing-masing. Semua guru yang mengajar Quran dan hadis baik semuanya. Dia kena ada sikap macam tu. Semua orang mai kuliah, dia ramai ke tak ramai ke, dia baca Quran, dia baca hadis Nabi, dia nak fahamkan umat tentang agama yang Allah hantar mai, dia bagus. Jangan kita nak angkat satu, nak perjatuh yang lain, jangan. Kerana benda ni bukan kebaikan kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Facebook ni tuan-tuan, dia menunjukkan sikap dan warna seseorang. Kita tulis apa, kita buat posting apa, kita kena ingat orang menilai kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Kata dia, kana ghulam Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh faqa'ada 'inda ra'sih faqala lahu aslim. Fanazara ila abihi wa huwa 'indah faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslam fakharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia ada satu budak Yahudi. Ada satu budak, ghulam makna dia budak. Ada satu budak Yahudi, dia syok berkhidmat untuk Nabi. Dia Yahudi, bapa dia Yahudi, dia bukan orang Islam. Dia syok dekat Nabi. Dalam keadaan dia tak masuk Islam, dalam keadaan dia beragama Yahudi, dia syok dekat Nabi. Syok dia dekat Nabi ni sampai ke tahap dia pergi khidmat untuk Nabi. Dia cari apa satu ruang, apa satu peluang, apa satu kesempatan yang ada, dia nak pergi khidmat diri dia untuk Nabi. Famarida, satu hari dia jatuh sakit. Budak anak Yahudi ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Nabi bila orang habaq kat dia, kata, tuan ingat ada satu budak Yahudi yang duk main duk tolong. Nabi kata, tahu apa pasal? Dia sakit. Nabi ziarah dia. Itu yang kata Nabi ni. Satu orang yang ada jasa dekat dia, satu orang yang berkhidmat untuk dia, satu orang yang tunjuk keikhlasan pada dia, dia appreciate orang tu. Ni Nabi. Dia appreciate orang buat baik kat dia. Ya'uduh, maka dia pergi ziarah budak Yahudi ni. Faqa'ada 'inda ra'sih, dia pergi duduk sebelah kepala budak yang sakit ni. Dia pergi duduk sebelah kepala. Faqala lahu aslim. Nabi bisik dekat budak Yahudi yang sakit ni, Nabi kata dekat dia, aslim, masuklah Islam. Kita sayang kita dekat kawan kita yang bangsa lain, yang agama lain, sayang kita ni apa dia? Kita nak dia masuk Islam. Hidayah itu hak Allah. Tapi hati kita, kalau orang tanya kita hati kita, apa kita nak? Kita nak dia masuk Islam. Kita tak boleh bagi hidayah dekat dia, pasal hidayah ni hak Allah. Tapi kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar, kita boleh berdoa. Kalau kita tahu di mana tempat yang disebut oleh Nabi sebagai tempat mustajab doa, kalau kita tahu mana waktu yang disebut oleh Nabi sebagai waktu mustajab doa, selit doa tu masuk. Kalau kita duduk mengaji, kita dapat tahu kata in between, di antara dua khutbah itu masa mustajab doa, selit masuk doa tu, minta ya Allah bagilah kawan aku ni, bagilah hidayah dekat dia, bagi dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal itu hadiah kita untuk dia. Dia bukan Islam, kita nak dia jadi orang Islam. Kita dapat rezeki lebih, kita sampai di Mekah. Mekah itu bumi mustajab doa. Dalam Mekah tu pula ada sudut-sudut tertentu yang disebut oleh Nabi sebagai sudut yang mustajab doa. Di antaranya Multazam, di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Dia sampai di sana, sulam doa ni, minta, ya Allah, nak minta satu ni, sahabat aku yang bukan Islam ni, bagi hidayah dekat dia. Itu hadiah kita untuk dia. Nabi SAW, satu budak Yahudi berkhidmat untuk dia. Bila sakit, Nabi pergi ziarah dia. Nabi duduk tepi kepala dia. Nabi kata, aslim. Nabi kata, masuklah Islam. Fanazara ila abihi wa huwa indah. Budak ni bila dengar Nabi kata dekat dia, aslim, masuklah Islam, hati dia mau, tapi dia budak, dia anak kepada bapa dia Yahudi. Dan Nabi kata dekat dia, aslim, masuklah Islam. Hadis kata apa? Fanazara ila abihi, mata dia tengok ke pak dia. Dia anak, dia dilahirkan dalam keluarga itu.
Mak dia Yahudi, bapa dia Yahudi, dia menjadi anak Yahudi. Walaupun dia idolize Nabi, Nabi itu idola dia, Nabi itu orang yang menjadi hero dalam hidup dia, tapi dia anak kepada dua orang tua ni yang bukan Islam. Bila Nabi sebut dekat dia aslim, masuk Islam, mata dia tengok dekat bapa dia yang Yahudi ni. Wa huwa indah, bapa duk ada di tepi dia. Nabi duk balik ni, pak dia duk balik ni. Bila Nabi kata dekat dia aslim, masuk Islam, dia tengok kepada bapa dia. Faqala lahu, pak dia pun kata dekat dia, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia kata, taatlah kepada Abul Qasim. Bapa dia pun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal peribadi Nabi itu sangat agung. Kawan sayang dia, musuh segan ke dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan satu tokoh, dia bukan satu manusia yang orang benci. Tapi dia satu tokoh, satu manusia yang musuh pun jauh dalam sudut hati respect dia. Dia pun memusuhi dia bukan kerana dia jahat. Orang kafir musyrikin Makkah sekalipun, mereka memusuhi Nabi bukan kerana Nabi jahat, tapi kerana mereka rasa terancam. Mereka duk rasa kalau semua orang ikut Nabi, terima Nabi, mereka akan hilang beberapa benda. Mereka takut mereka hilang kuasa, mereka takut mereka hilang pengaruh, mereka takut benda-benda ni menghantui mereka. Tapi jauh dalam sudut hati mereka respect Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa kepada budak Yahudi ni, bila Nabi kata dekat anak dia aslim, anak dia tengok kat dia, dia kata dekat anak dia ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia kata turutlah, taatlah kepada kehendak Abul Qasim, kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam. Kata hadis itu, budak ni pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam budak ni. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Nabi keluar daripada rumah tu sambil mulut Nabi kata alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, Tuhan yang telah menyelamatkan budak ni daripada neraka. Nabi tahu kata ini hidayah, bukan Nabi punya kerja. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri tak boleh nak bagi hidayah ke pakcik dia. Tapi ini hak Allah. Bila Nabi minta, Allah buka hati budak ni. Budak ni masuk Islam. Nabi sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah selamatkan budak ni daripada terhumban ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah hebatnya Islam dan hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu manusia yang sangat menjaga hubungan di antara sesama manusia, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Kerana apa? Kerana hormat itu menyebabkan Nabi dan Islam dihormati. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 20. Muka surat 25. Muka surat 25 bab ma jaa fi karahiyatil jam'i baina ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatihi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah ataupun larang himpun antara nama Nabi dan juga kunyah Nabi. Boleh tak boleh kita dapat anak lelaki, kita buh nama Muhammad Abul Qasim. Muhammad itu nama Nabi, Abul Qasim itu kunyah Nabi. Boleh tak boleh kita dapat anak lelaki, kita dapat cucu lelaki, kita bubuh dua-dua ni sekali. Buh nama dia Muhammad Abul Qasim bin Ismail. Boleh tak boleh? Ini tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, bermula himpun pada seseorang itu
akan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Nabi Abul Qasim itu, boleh ke tak boleh? Telah bersalahan ulama padanya atas 4 pendapat. Dia kata boleh ke tak boleh, ada 4 pendapat. Pertama, dia kata ditegah menghimpun nama dan gelaran itu kepada orang hari ini. Pendapat yang pertama kata kalau buh dua-dua sekali tak boleh. Buh Muhammad Abul Qasim bin Ismail tak boleh. Itu pendapat yang pertama. Maka apabila ditaruhkan kepada seseorang itu satu daripada keduanya, tidak mengapa. Kalau buh nama anak Muhammad bin Ismail, tak apa. Ataupun buh nama anak Abul Qasim bin Ismail, tak apa. Kalau bubuh Muhammad Abul Qasim bin Ismail, tak boleh. Itu pendapat pertama. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yajma'a ahadun baina ismihi wa kunyatihi wa yusamma Muhammadan Abul Qasim. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah dan melarang menghimpun oleh seseorang itu nama dan juga panggilan gelarannya dinamakan Muhammad Abul Qasim. Itu hadis dia. Satu hadis yang jelas kata dilarang letak nama kepada mana-mana umat Muhammad dengan nama Muhammad Abul Qasim sekali, dilarang. Itu sandaran hadis dia. Dan kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu dalil kepada pendapat pertama. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, telah berkata orang-orang yang empunya qaul menegah himpun nama Nabi dan juga panggilan Nabi kepada seseorang, maka iaitu berkait lagi ditafsirkan sebagai di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim daripada tegahnya daripada taruh panggilan-panggilan itu. Dan kata mereka itu kerana bahawasanya pada menghimpunkan itu ada bersekutuan pada ketentuan nama dan panggil-panggilan. Itu Ibnul Qayyim punya pendapat. Dia kata tak boleh. Pasal apa? Bila sebut Muhammad Abul Qasim, nama tu terlalu spesifik merujuk kepada Nabi. Dia kata itu pendapat dia. Maka apabila ditaruh buat nama salah satu, nescaya tidak mengapa dan terlepas daripada spesifik itu. Kalau bubuh nama anak Muhammad saja, tak apa. Ataupun bubuh nama Abul Qasim saja, tak apa, kerana tidak terlalu spesifik. Tapi kalau Muhammad Abul Qasim, itu terlalu spesifik. Dia kata menjurus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kerana itu tak boleh. Itu pendapat Ibnul Qayyim. Baik. Pendapat yang kedua, dia kata bahawasanya menaruh nama ke atas salah seorang daripada umat Muhammad dengan nama Abul Qasim itu adalah ia ditegah pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini pendapat yang kedua. Dia kata tak boleh, tapi tak boleh itu masa Nabi hidup. Bila Nabi dah tak ada, boleh. Itu pendapat kedua. Dan harus kemudian daripada wafat Nabi, tidak salah. Nabi dah tak ada dah, dapat anak lelaki, nak bubuh nama Muhammad Abul Qasim, tak salah. Pasal apa? Pasal Nabi dah tak ada. Pasal apa? Kalau Nabi ada, takut benda tu menimbulkan kesamaran pada masa Nabi ada. Nabi dah tak ada, memang tak samak lah. Bila sebut Muhammad Abul Qasim, bukan Nabi, sebab Nabi sudah wafat, sudah tentu orang lain. Itu pendapat yang kedua. Dan harus kemudian daripada wafat Nabi meletakkan nama Muhammad Abul Qasim. Kata ulama, qaul ini sebab pun tertentu tegahnya pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bahawasanya sabit di dalam as-sahih daripada hadis Anas bin Malik. Dia kata pasal berlaku pada zaman Nabi, hadis riwayat daripada Anas bin Malik,
katanya telah menyeru seorang laki-laki di tempat yang bernama Al-Baqi'. Baqi' ni apa dia di Madinah? Kubur. Hari ni kubur. Dipanggil Baqi' Al-Gharqad. Dipanggil kawasan perkuburan penduduk Madinah. Berlaku di situ, dia kata, satu orang sudah panggil, ya Abul Qasim, maka berpaling kepadanya Nabi SAW. Jadi pada masa hidup Nabi, satu orang nak panggil orang lain. Orang tu dipanggil dengan nama Abul Qasim. Maka dia panggil, dia kata, ya Abul Qasim. Dia nak panggil kawan tu. Nabi duduk ada situ. Nabi beralih. Nabi ingat panggil Nabi. Lalu berkata orang itu kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya hamba tidak panggil tuan hamba, bahkan hamba panggil si fulan itu. Dia kata, dah, saya tak panggil tuan, saya panggil kawan saya, Abul Qasim. Bila didengar oleh Nabi SAW kata yang begitu, maka Nabi pun bersabda, Nabi kata, taruh nama sekalian kamu dengan namaku, jangan taruh dengan panggilanku. Itu keluar hadis tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis At-Tirmizi, Nabi kata, la taktanu bi kunyati. Nak buh nama Muhammad, buhlah, Nabi kata, tapi jangan panggil Abul Qasim, kerana itu khusus untuk aku. Nabi larang kawan ni tadi. Tapi larangan itu berlaku pada masa Nabi masih hidup. Pasal apa? Pasal dia menimbulkan kesamaran. Macam kita lah, nama usup dalam Pulau Pinang ni berapa banyak dah usup. Kan? Berapa banyak usup ni. Malam ni saja ni usup duduk berapa ramai depan ni. Mai satu orang kata cop, 5 orang berkat beralih. 5 cop duduk dah. Cop kata panggil, 5 orang beralih. Nampak tak? Menimbulkan kesamaran. Itu sebab bila pakai nama hak jenis ramai orang pakai ni, dia patokok kat tepi pula. Cop mana? Dia pasang. Dia nak buat ujung tu yang kita takut nak dengar ujung tu lah. Cop mana? Cop mana tu dengar takut. Dia nak sebut cop apa tu ujung tu. Kalau dia kaki temberang orang, dia kata cop mana? Cop gelembong. Cop gelembong. Cop gelembong dia ni seorang je. Seorang lagi pun bagus yang duduk ni juga, dia panggil cop bom pula kat dia. Pasal kaki bom orang. Bila sembang, dia duduk pombang tengok poket dia. Kalau nampak gameboy, tu bom tangan, granat ada dalam poket. Tu kira nak tembak orang, nak bom orang. Dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal nama tu ramai orang pakai. Dia buah gelang untuk nak khususkan siapa dia yang dimaksudkan. Nabi SAW dia kata apa? Nak pakai nama Muhammad, pakailah, tapi jangan pakai kunyah aku, Muhammad Abul Qasim. Pasal apa? Bila pakai yang tu, dia spesifik, dia nak pergi dekat Nabi. Nabi kata pakailah nama Muhammad, jangan pakai Abul Qasim. Nabi kata itu larangan. Jadi sebahagian ulama kata itu larangan semasa hidup Nabi. Dan Nabi tak ada, kesamaran sudah tidak ada. Itu pendapat yang ketiga, bahawasanya tiada harus memanggil dengan panggilan itu, dengan gelaran ataupun panggilan Nabi SAW sekali-kali. Pendapat yang ketiga, dia kata apa? Abul Qasim tu Nabi ada ke Nabi tak ada ke, tak boleh. Itu hak Nabi saja. Itu pendapat ketiga. Muhammad boleh pakai, tapi Abul Qasim dia kunci. Hak tu untuk Nabi saja. Nabi hidup lagi ke, Nabi dah wafat ke, Abul Qasim itu gelaran khusus untuk Nabi sahaja. Sama ada tidak disertakan dengan namanya ataupun disertakan. Cerita Abul Qasim tak boleh. Itu hak eksklusif Nabi sahaja. Itu pendapat ketiga, dia kata. Dan sama ada Nabi hidup ataupun selepas daripada wafat Nabi. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sammaitum bismi fala taknu bikunyati. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Jabir radhiyallahu anhu. Katanya, sabda Nabi SAW, apabila bubuh nama sekalian kamu dengan namaku, maka jangan memanggil dengan panggilanku. Itu hadis yang dipegang oleh pendapat ketiga. Nabi sebut terang, Nabi kata kalau hampa nak buh nama Muhammad, buhlah. Nabi kata tapi jangan Abul Qasim.
Karena itu hak eksklusif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keempat, dia kata harus himpunkan nama Nabi dengan panggilan Nabi sekali. Letakkan pada seseorang daripada umat Nabi, dan ia dinakalkan daripada Imam Malik. Imam Madinah, dia kata tak apa. Boleh, dia kata tak ada masalah. Dan mengambil hujjah ashab ini akan qaul dengan barang yang meriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan kata dia an Ali bin Abi Talib annahu qala ya Rasulullah ara'aita in wulida li ba'daka as-sammaihi Muhammadan wa ukannihi bi kunyatik. Qala na'am. Qala fakanat rukhsatan li. Itu hadis dia. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi yang juga khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga sepupu dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu dia. Tuan, bila dia main nama Sayyidina Ali itu, dia masuk macam tu. Dan tuan-tuan tak boleh bila dengar-dengar macam tu kata Syiah ni hak tulis kitab ni. Dah. Syiah mengagung-agungkan Ali itu dia punya bab. Tetapi Ali memang istimewa di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana kita marah Syiah sampai nak puji Ali pun tak boleh, jangan. Kita kena duduk tu, in between tu. Tidak salah pun tengah orang dia marah bila sebut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah tu, dia marah. Dia kata tu hantar dak tu Asy'ari Usui karramallahu wajhah tu mai kok mana? Tu Syiah tu, dia kata. Hang marah Syiah tu tak apa. Yang hampir marah orang nak puji Sayyidina Ali ni pasal apa? Nak kena, tuan-tuan, benda ni nak kena pandai beza lah. Tuan-tuan marah dekat Al-Arqam, marahlah atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi janganlah sampai jubah hijau dia pun tuan-tuan marah. Apa hal yang pergi marah jubah dia pakai? Apa hal yang pergi duk marah dengan serban dia? Kena ada beza lah. Jangan kita marah satu benda, kita borong semua sekali, kita buang, tak boleh. Marah dekat Syiah atas sebab-sebab jalan. Tapi sampai orang sebut Ali bin Abi Talib karramallahu, nak marah pasal apa? Begitu. Sampai Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab ni pun tengok dia tulis apa? Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kita kan nak marah kok benda tu. Ali memang wajar disanjung. Tentu dia orang yang masuk dalam liang menyambut jasad Nabi sewaktu pengkebumian Nabi. Dia memang istimewa. Kita tak boleh kerana marah Syiah nak pergi marah Ali. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemarin dulu ada satu sahabat, ustaz daripada Kemboja, telefon pakai nombor Kemboja. Dia kata, ustaz, dia kata minta maaf nak tanya, dia kata saya baru keluar ada kuliah ustaz. Kemboja ke cakap dulu tu? Tak tahu dia cakap, tapi dia bunyi belain sikit lah. Saya baru keluar kuliah, dia kata ada satu ustaz mengajar. Ustaz ni baca satu hadis saya tak pernah dengar, dia kata. Apa dia? Hadis apa? Hadis kata suami dilarang jima isteri dia pada waktu-waktu begitu panjang tadi, dia kata. Malam ni 10 Syaban tak boleh, malam raya puasa tak boleh, malam raya haji tak boleh, malam ni semua tak boleh. Macam tak ada bini. Jadi dia kata saya nak minta kepastian. Dia kata, betulkah hadis ni? Saya pun bukan reti sangat, tapi pasal orang dah tanya dah sebelum tu, tahulah. Itu hadis riwayat daripada Syiah. Ada di dalam buku Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Ayatullah At-Tabrisi. Hadis tu agak panjang. Kononnya hadis tu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Memang dia beritahu ni, masuk panjang hadis tu.
Pernah orang tanya saya, jadi saya dah cek dah, dan itu sumber dia. So kita clarify lah, kita kata ya memang saya pun dah jumpa benda ni, orang dah tanya dulu, saya dah cek, ini hadis Syiah, kata. Masya Allah, dia kata. Habis macam mana saya baikkan dengan ustaz tu? Tanya. Baik juga, pergi sembang baik-baik dengan dia lah. Kalau ada email, bagi email address, saya hantar hadis tu dengan rujukan kitab apa, siapa ya, apa-apa semua, saya hantarkan, tunjuk dekat ustaz tu, bagi dia sendiri cek. Benda ni boleh cek lah, ni boleh cek puncak mana hadis ni, kita boleh cek. Dan bila dia dah dapat, dia sendiri cek, dia tahu kata benda tu memang tak betul dan tidak wajar disebarkan di tengah masyarakat, dia tekan brake kaki, dengan handbrake dia tarik sekali. Hadis ni tuan-tuan, satu bidang yang sangat kompleks. Kita duk tahu kata hadis ni sunan sitah. Ada orang baca lebih sikit, dia tahu hadis ni ada sunan tis'ah. Ada orang baca lagi, dia jumpa lagi. Kitab-kitab hadis pelbagai dok ada, dan berbagai-bagai kitab hadis ni juga di dalam kitab mereka ada yang sahih dan ada yang hasan dan ada yang dhaif dan ada yang maudhu'. Dia satu bidang yang sangat kompleks dan complicated. Tapi dengan kemudahan yang ada hari ini, misalnya ulama dah ramai dah, ulama yang duk buat tapisan kepada hadis-hadis ni, sehingga ada kitab-kitab al-maudhu'at misalnya, kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang direka cipta. Ada kitab khas. Senang dah, kita hari ni tak payah susah dah. Kita buka, kita baca, kita tahu itu hadis duduk dalam kategori mana. Mana-mana orang yang nak highlight satu-satu hadis, cek dulu. Just cek saja. Supaya kita tidak menimbulkan kecoh di tengah masyarakat. Pidu abang benda tu apa? Rupanya bukan hadis, itu maudhu'. Maka kekecohan pun berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata apa? Adalah hadis ini tadi, hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya berkata Ali, ya Rasulullah, apa fikir tuan hamba jika dikurniakan Tuhan bagi hamba anak, kemudian daripada wafatmu, adakah boleh hamba namakan Muhammad dan hamba panggil dia dengan nama Abul Qasim? Sayyidina Ali sendiri, oh dia sayang Nabi ni tuan-tuan, tak payah ceritalah macam mana Ali sayang Nabi ni. Pernah nak pergi perang, Nabi sebut, Nabi kata yang akan pegang bendera ni adalah orang yang, bila Nabi sebut macam tu, semua orang simpan dalam hati. Abu Bakar mengharapkan orang yang Nabi sebut kata terpilih untuk pegang bendera tu, Abu Bakar harap dialah orangnya. Umar bin Al-Khattab bila dengar Nabi kata lagu tu, Umar pun simpan dalam hati, dia harap dialah orangnya. Tiba-tiba Nabi SAW panggil Ali dan bagi bendera tu kepada Ali. Banyak cerita keistimewaan dia, cerita perang Khaybar, pintu yang orang lain tak boleh buka, banyak cerita dia ada. Dan dia sebagai keluarga terapat dengan Nabi. Dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah esok ditakdirkan aku dapat satu anak laki-laki dan pada waktu tu tuan dah tak ada, dia kata dekat Nabi, boleh tak boleh saya panggil, saya namakan anak saya dengan nama Muhammad dan saya panggil dia dengan nama Abul Qasim, boleh tak boleh? Ali minta kebenaran daripada Nabi SAW. Jawab Nabi SAW, bahkan Nabi kata silakan, tak ada masalah. Yakni hamba panggil akan dia dengan panggilan tuan hamba. Nabi kata silakan, bahkan Nabi kata boleh, Nabi kata. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka jadilah ia maaf bagiku, rukhsah, maksudnya kelonggaran bagi aku, boleh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih dan tersebut di dalam Sunan Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anhuma. Kata dia, qalat ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni qad waladtu ghulaman
fasammaituhu Muhammadan wa kannaituhu Abul Qasim fadzukira li annaka takrahu dzalik faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mallazi ahalla ismi wa harrama kunyati aw mallazi harrama kunyati wa ahalla ismi. Itu pula hadisnya. Maksudnya katanya telah datang satu orang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata perempuan itu, ya Rasulullah, sesungguhnya telah mendapat saya seorang budak. Dia kata, perempuan ni mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya dapat satu budak, satu hamba abdi, sudah dapat. Maka hamba namakan budak itu dengan nama Muhammad. Dia kata, perempuan ni kata, orang bagi kat saya satu hamba, satu budak untuk jadi khadam, saya bagi nama kat dia Muhammad, dan saya panggilkan dia dengan nama Abul Qasim. Dia bukan nak merendah-rendahkan Nabi, dia letak nama Nabi dekat hamba, bukan. Tapi dia nak tunjuk, kata dia sayang Nabi, sehingga kan kalau ada peluang dia nak bubuh nama Nabi ke nama orang ni. Dia panggil budak ni dengan nama Muhammad Abul Qasim. Dia kata bahwasanya, dia kata telah sampai kepada hamba khabar bahawa tuan hamba benci yang demikian itu. Perempuan ni kata dekat Nabi, dia kata ada orang habang kata tak boleh, tuan tak suka kalau panggil satu orang dengan nama Muhammad Abul Qasim. Betul ke? Maka adakah sebenarnya tuan hamba benci satu orang dipanggil Muhammad Abul Qasim, dan adakah betul tuan hamba tegah benda ni? Perempuan ni tanya Nabi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menghalalkan namaku dan mengharamkan gelaranku dan panggilanku itu, atau apakah yang mengharamkan panggilanku dan menghalalkan namaku? Nabi kata macam tu. Maksudnya Nabi kata, siapa pula hidup pandai-pandai menghalalkan nama aku dan mengharamkan Abul Qasim, dan siapa pula yang pandai-pandai pi menghalalkan Abul Qasim dan mengharamkan nama aku Muhammad diletakkan. Nabi kata, siapa ni duk pandai-pandai duk habaq macam ni, tak boleh letak Muhammad Abul Qasim. Ini pula hadis kata macam tu. Maka hadis ini menjadi pegangan kepada pendapat yang keempat, yang mengatakan boleh letak Muhammad Abul Qasim. Itu cerita dia. Bila dia mai benda-benda macam ni, tuan-tuan, kategori hadis itu kena dilihat. Maka hadis yang last kita baca, yang perempuan ni tadi ni, dinilai sebagai dhaif di sisi ulama hadis. Jadi kita ambil yang mudahnya apa dia? Boleh tak boleh bubuh nama Muhammad? Boleh. Boleh tak boleh panggil kunyah Abul Qasim? Boleh. Bila? Apabila Nabi sudah wafat, kesamaran sudah tidak ada. Menggunakan nama Muhammad Abul Qasim itu tidak salah. Ambil pendapat tu, selesai masalah. Begitu. Baik, tengok tajuk baru, bab ma jaa inna minasy-syi'ri hikmah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bahwasanya setengah daripada syair itu perkataan yang baik. Yang kata tajuk kontroversi ni, kan, tajuk ya hanana dia panggil. Boleh tak boleh ya hanana ni dinasyidkan di dalam masjid. Lebih kurang macam tu cerita dia. Cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, adalah kalam Melayu ataupun kalam Arab dan lainnya, ada padanya kalam syair dan tidak syair. Cerita syair, lagu, nasyid dan sebagainya, apa bangsa, apa bahasa pun ada. Bukan bahasa Arab saja ada syair, bahasa Melayu pun ada. Bahasa apa pun ada. Orang putih pun ada lagu dia. Pasal apa? Pasal benda ni satu bentuk entertainment, satu bentuk hiburan. Nama kata manusia, dia perlu kepada hiburan. Tetapi hiburan yang terkawal. Tapi hiburan itu perlu. Dan kita dengan janggut, dengan apa bagus pun, kadang-kadang dengar lagu, kaki lagu nak main gedik, terlupa kata janggut tu ada cantik. Dia short man. Pasal apa? Pasal itu fitrah manusia. Apabila kita cuba menafikan fitrah, jadi kalang kabut, tak boleh dah. Tuan-tuan, kita ada anak, nama kata anak, nama kata budak-budak ni, budak-budak.
Orang panggil dia pun budak-budak. Jadi dia berkelakuan macam budak-budak. Apabila kita bapa, kita nak paksa anak kita umur 5 tahun jadi macam orang umur 35, masalah. Dia 5 tahun. Jadi dia bertingkah laku, dia berperangai, dia macam 5 tahun. Memang itu fitrah dia. Tapi tuan-tuan nak paksa anak 5 tahun jadi macam orang umur 35. Kacau. Anak 5 tahun tuan-tuan nak paksa ni, jangan lupa main dengan kawan-kawan semua, handuk sini, bagi tasbih satu kat dia. Kita sudah merosakkan fitrah manusia. Nampak? Jadi nak cerita pasal syair, pasal nasyid, pasal apa ni, ini hiburan. Kita dah tengok dah macam mana Sayyidina Abu Bakar mai rumah Nabi SAW. Bila dia mai ke rumah Nabi, mai tengok ada satu Juwairiyah, perempuan budak kecil, duk hiburkan Nabi dan Aisyah. Abu Bakar bila tengok macam tu, dia mai satu macam punya gelabah. Dia kata ni, takkan Juwairiyah ni, budak-budak perempuan yang duk menyanyi-nyanyi ni, dia kata ini syaitan. Apa ni? Pergi benak syaitan masuk rumah Nabi. Nampak kan? Nabi kata kat dia, relax Abu Bakar, relax. Hanya dia buat bagi pelik lagu ni. Pasal apa? Pasal Nabi meraihkan fitrah. Itu gazet tak baca lagi. So kita baca, tengok apa dia nak kata. Ketahuilah saudaraku, adalah kalam baik Melayu, baik Arab dan sebagainya, ada padanya kalam syair dan kalam yang tidak syair. Ada. Maka kalam syair itu selalu didapati di dalamnya perkataan yang bermakna dalam. Itu dia. Yang perkataan yang digunakan untuk nak buat syair, untuk nak buat lirik lagu dan sebagainya, perkataan tu dia bukan macam perkataan kita sembang. Dia perkataan tu perkataan yang nak abang tak hati. Pasal kita bukan sastrawan, kita tak ketahuan. Tapi kalau sastrawan ni, dia dengar bahasa tu, merambut dia ni. Dia sastrawan, dia tahu nilai bahasa tu. Bila dia dengar tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan ni kaki hadut tulis puisi, kaki apa ni yang berjiwa puitis. Orang kata, munam. Kaki hadut tulis puisi ni berjiwa puitis. Dia boleh bangkit pukul 3 pagi bukan untuk sembahyang tahajud. Dia boleh bangkit pukul 3 pagi, dia boleh ambil satu kertas, dia boleh ambil satu pen di tangan, dia boleh tulis. Bertemankan cahaya neon dan bunyi unggas di rimba. Dia main bahasa lagu tu. Kita yang tak ada jiwa tu dengar dia main serabut. Tapi kaki hak jenis macam ni dia boleh tu. Dia boleh tulis dah sampai 5 baris dah. Lagu tak syok, ponyok buang bagi sampah. Tulis lain pula. Kalau kaki hadut ke darah rokok ni lagi teruk lagi. Rokok ni tak pergi hisap, dia pergi ke darah. Kaki hadut ke darah rokok ni teruk lagi. Dia tulis hisap rokok. Hisap, buang seputung, baru dapat 2 baris. Tulis lagi, hisap lagi, hisap, lempang seputung. Tak boleh lagi. Ponyok, bukan buang tu sampah, balik pergi ke dinding. Ini jiwa puitis sekali dengan jiwa kacau. Tapi orang yang macam ni, dia sangat kagum dengan bahasa-bahasa dalam ni. Dia kagum. Kalau kita baca SMS dia pun penat. Dia hantar main WhatsApp dekat kita, dia hantar SMS dekat kita, penat baca ni. Nak habang ni benda tu kalau betul-betul tulis 2 baris saja. Tapi dia buat main sekajang punya panjang. Kita main duk scroll ni, duk kuih tu sampai padam terus, tak boleh baca. Apa kita kata macam ni yang manusia buat ada lah. Tapi bagi dia nak melahirkan tu baik. Dia panggil baik, tuan-tuan. Dia tak panggil tu, dia panggil baik syair ni. Dia nak melahirkan, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Boleh cerita bagi kita tak ada jiwa tu, kita tak ada. Baik. So dia kata apa? Ada orang, ada bangsa yang jenis macam ni. Dia mempunyai himpunan bahasa yang bermakna dalam, dia kata, dan cakap bagus. Dia punya tulisan tu, perkataan yang dia pilih tu, dia tak tahu nak kata apa. Kita baca ish.
Lagu tu dia tulis. Yang dia kata membangkitkan hati dan menyukakan. Tulisan dia tu mampu membangkitkan perasaan orang. Zaman Nabi SAW memang zaman ini. Nama-nama besar, penyair-penyair besar pada zaman Nabi ini, memang mereka ni kenamaan pada masa tu. Mereka nak jatuhkan satu orang musuh dengan syair aja. Syair yang mereka tulis ni dipublish, diletakkan di dinding Kaabah. Orang mai baca tu, siapa yang mai baca tu benci dekat kawan tu. Punya powernya tulisan mereka ni. Itu sebab dalam Quran Tuhan buat mai satu dipanggil surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Apa maksud dia? Penyair-penyair. Mengambil kira golongan ni, golongan penyair ni yang power mereka pada masa tu. Tulisan mereka tu mampu mengangkat martabat satu orang dan mampu menghancurkan masa depan seseorang. Tulisan mereka. Sama macam mai satu zaman cakap. Satu orang yang Allah bagi dekat dia kapital. Tajuk yang akan datang dia akan mai tajuk tu. Cerita tentang fasahatul kalam ni. Cerita tentang kefasihan berpidato ni. Ada orang yang Allah bagi dekat dia kelebihan tu. Bila dia bercakap, bila dia berpidato, hujan, ribut, taufan mai, orang tak lari. Ada orang yang pokok hujan mai pun orang tak mai dah. Tak ada power. Cakap tak ada power. Lepas tengok pokok hujan dia, lepas tengok sehari hujan tak habis. Tak ada power. Tapi ada orang hujan ribut pun dengan cakap dia tu orang tunggu. Dia mampu menggerakkan manusia ni daripada seketui bukit batu pejai keras. Dia bercakap ni, reban batu bukit tu jadi tanah rata. Dia bercakap ni, dia suntik masuk, dia injek masuk semangat dekat orang yang dengar ni. Duk dengar ni biji mata merah menyala. Dia main ketah satu macam, baling-baling cangkui, dia pergi cangkui bukit tu rapat. Powernya cakap yang ada dekat sesetengah orang. Ada sesetengah orang pula tak ada. Cakap bukan jenis power macam tu. Cakap jenis macam pujuk, tapi dia boleh convince orang. Ada. Dia cakap intonasi tak tinggi, cakap flat aja, tapi orang yang dengar ni teriak meraung. Ada manusia dengan berbagai kelebihan yang Tuhan bagi. Ni kita nak baca ni apa? Kelebihan dia dengan tulis ni, syair ni. Selalu ada pada syair itu cakap ringkas, tetapi mafhumnya sangat dalam dan luas. Oh, tu dia. Tulisan dia tu very simple word dia bagi. Oh, makan dalam. Makan dalam. Maka demikian itulah juga cakap Arab yang disyairkan oleh orang-orang Arab. Zaman dulu. Mereka dengan syair ni, mereka boleh guna untuk buat apa sahaja. Dengan kerana itulah telah diakui oleh Nabi SAW bahawa sesungguhnya setengah daripada syair itu cakap hikmah di dalamnya. Nabi mengaku benda ni. Syair ini ada hikmah, ada kebijaksanaan di dalam tulisan syair itu. Sebagaimana tersebut pengakuan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, an Abdillah qala Rasulullah SAW, inna minasy-sya'ri hikmah. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi SAW bahawasanya setengah daripada syair itu ada hikmah. Nabi sebut setengah daripada syair itu ada hikmah, kebijaksanaan. Bercakap orang tahu dia ni bijak betul. Begitu. Yakni syair itu perkataan yang benar lagi berbetulan dengan yang sebenar. Ada yang macam tu, menunjukkan ia kepada jalan yang betul. Syair kalau diguna kena cara dia, banyak menyumbang kepada dakwah Islam. Kalau digunakan kena cara dia. Seperti syair yang dituturkan kerana maksud-maksud syarak. Macam orang yang buat lirik lagu ketuhanan.
Dia buat lirik lagu, tetapi lirik tu ketuhanan. Bila dengar tu jadi orang rasa tu, kan? Orang rasa tu nilai-nilai ketuhanan ada di dalam lirik lagu itu. Itu. Dan maksud-maksud yang disukai, lagi yang diharuskan mengarangnya dan membacanya dan juga menuturkannya ada, tapi dia kontrol. Orang yang kerja tulis lirik lagu, orang yang apa semua ni boleh meneruskan karya mereka, tetapi secara kontrol. Jangan tulis bagi orang merapu, jangan tulis bagi orang khayal, tapi tulis bagi orang jadi rajin, bagi bersemangat, jadi cinta Tuhan itu bertambah. Yang tu boleh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib daripada ini wajah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubay bin Ka'ab dan Ibni Abbas dan lain-lain lagi. Tengok sebelah, bab fi insyadis syair. Dia pergi dalam sikit lagi. Ni pula tadi cerita tulis syair, ini menasyidkan pula syair yang ditulis itu. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas harus membaca dan menasyidkan syair itu. Boleh. Ketahuilah saudaraku, adalah mendengar syair yang baik dan tidak busuk isinya, dan membacakan itu diharuskan dia oleh syarak. Boleh. Syair itu boleh ditulis, bahkan boleh dibaca, bahkan boleh dinasyidkan. Boleh, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan minbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar ataupun menempatkan ia bagi seorang sahabat yang bernama Hassan bin Thabit dan tinggi kebangsaan yang turun-temurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan bagi seorang sahabat yang bernama Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu akan satu membar di dalam Masjid Madinah. Tu dia. Satu sahabat Nabi nama dia Hassan bin Thabit. Dia ni kaki syair. Nabi sampai buat satu platform dalam Masjid Madinah. Satu platform untuk dia pergi berdiri atas platform tu dan baca syair dia. Kalau universiti dulu, Universiti Melaya, dia ada satu corner, dia panggil speaker corner, speaker's corner. Dia buat satu platform dalam tu, siapa yang jenis gila bercakap ni, kan? Siapa jenis gila bercakap, pergi naik atas platform tu, bercakap. Nak cakap tajuk apa? Tajuk minyak naik 2 rupang, pergi naik atas platform tu cakap. Siapa nak dengar, dengar. Siapa tak nak dengar, tak payah dengar. Dia boleh test dia punya skill dia. Orang pun boleh lah dengar dia punya idea, boleh pakai ke tak boleh pakai, orang boleh nilai. Tapi dia sediakan satu platform, naik hang luah apa benda yang hang rasa pi. Lah tak ada lah, lah tak boleh lah. Lah cakap tak tahuan kena. Kan? Dulu dia ada peluang-peluang yang macam ni. Rupanya benda ni diambil contoh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Masjid Madinah tu, Nabi buat satu platform, dia panggil minbar. Buat satu platform untuk Hassan bin Thabit. Dia ni pergi naik atas tu, dia baca syair-syair apa yang dia karang. Dia baca dan orang boleh dengar, dan kadang-kadang Nabi dengar. Begitu. Maka berdirilah Hassan di atasnya dengan tegak dan megahnya dan tinggi kebangsaannya yang turun-temurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hassan bila dia berdiri di situ, dia bercakap. Di antaranya apa? Dia bercakap mempertahankan Nabi daripada tohmahan yang dia dengar. Di antaranya apa? Dia angkat Nabi pada kedudukan yang tinggi pada pendengaran orang yang dengar.
Ni Hasan bin Sabit dia buat macam tu, dan Nabi bagi satu tempat dekat dia untuk dia buat kerja-kerja ni. Ataupun berkata dia untuk nak menolak dan mempertahankan Nabi SAW daripada cakap orang-orang kafir yang mengumpatnya. Nabi bagi satu platform dekat dia. Dia bangkit, dia clarify apa benda yang menjadi isu pada masa itu. Dia cakap, Nabi tak payah cakap, bagi dia bercakap. Dia jadi spokesman, jadi juru cakap Nabi SAW. Begitu. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan akan Hasan dengan Ruhul Qudus selama berlawan lebih dan bermegah-megah ataupun mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata apa? Allah bagi kekuatan kepada Hasan untuk berhujah mempertahankan Nabi dengan cara syair. Bukan dengan cara pidato tak, dengan cara buat syair dan pergi baca mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni dibuat di Masjid Nabawi, dia kata. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Dan pada hadis ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Al-Bara. Baik, dia kata membaca syair di dalam masjid, apa hukumnya? Dia khusus lagi masuk. Dia masuk khusus lagi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, pada umpama hadis dalam masalah itu menunjukkan harus membaca syair di dalam masjid apabila ada ia kalam yang diharuskan. Untuk apapun, masjid punya kemuliaan kena jaga. Masjid punya kemuliaan kena jaga. Hari ini kadang-kadang kita tengok terlebih tu ada. Syair dibenarkan untuk dibacakan di dalam masjid, tapi kadang-kadang kita sengai sikit tu ada. Bila dia duduk mic gitar karan pun masuk main duduk dekat mihrab masjid. Yang tu kita tak syok boleh. Nampak tuan-tuan, kadang-kadang kelonggaran itu ada tetapi digunakan secara berlebihan. Dia jadi fitnah balik kepada Islam. So kita nak kena duduk antara tu. Bukan kata terus tak boleh, tapi jangan sampai secara melampau sehingga boleh menyebabkan kesucian masjid tu tercalar. Jangan. Ada, tengok YouTube, tuan-tuan boleh cek, masuklah YouTube boleh tengok. Sampai pergi duduk tarik wayar, main berjela-jela, main tani, lagu duduk test pula. Drung bunyi sekali. Ada lagu depan ni dengan sorban, dengan kepiah, dengan janggut. Tak pernah dengar benda ni tu. Tapi oleh kerana buat di masjid, dia kata okey. Pasal apa? Pasal puak ni pun bila dengar muzik, kaki gedi juga macam tadi ni. Cuma mereka tak pergi pampir, mereka main dengar di masjid. Masalah dia apa tuan-tuan? Kemuliaan masjid tu nak kena jaga. Daripada masjid ni kita masuk main, kita niat i'tikaf dalam masjid, tiba-tiba masjid duduk main macam ni. Syair itu boleh, bernasyid itu boleh, tetapi secara terkawal. Susah tuan-tuan. Kadang-kadang kan, macam kita di pejabat, kita jadi ketua jabatan, kita bagi kelonggaran, kita kata okey, pukul 9 boleh keluar minum teh. Sebab ada pegawai yang main, dia tak ada nak minum pagi di rumah, turun gelap-gelap sampai di pejabat tak minum lagi, sedangkan breakfast ini penting. Jadi kita sebagai head department, kita bagi kelonggaran. Kita kata okey, boleh, tapi jangan sampai kaunter kosong, gila-gila. Dan masa untuk minum ambil jangan lebih daripada 5 minit, jangan lebih daripada 10 minit misalnya. Dia ikut kesesuaian. Itu kelonggaran, bagus. Pakat keluar sampai tak ada siapa di kaunter. Kelonggaran diberikan, kelonggaran itu telah kena abuse. Nampak tak? Dibenarkan bersyair di dalam masjid, tapi jangan sampai macam tu. Jangan sampai masjid ni sampai orang jadi masjid ke apa dan ni jadi merapu. Jangan sampai macam tu. Sebab masjid ini tempat suci. Nama pun masjid, tempat sujud. Jangan dicalari kesucian itu dengan benda-benda macam ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia nak beritahu kat kita ni, membaca syair di dalam masjid apa hukumnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, pada umpama hadis dalam masalah itu menunjukkan harus membaca syair di dalam masjid apabila ada dia kalam yang harus. Dan sunat pula bersyair itu apabila adalah ia memuji Islam dan juga memuji umat Islam. Bagus. Ataupun mengumpat, mengeji orang-orang kafir, ataupun memberangsang atas memerangi musuh itu, ataupun menghina mereka dan seumpamanya. Dan demikian itulah adanya syair Hasan yang tersebut di dalam hadis tadi. Hasan bin Sabit tadi dia guna platform tu untuk apa? Untuk nak bagi orang rasa proud dengan Islam. Syair dia tu nak bagi orang rasa bangga dengan Islam ni. Dia berjaya buat benda tu sehingga Nabi bagi ruang dekat dia sampai macam tu, bagi platform kepada dia untuk naikkan semangat orang supaya orang rasa Islam ini satu agama yang mulia dan tak silap dia pun memilih untuk jadi orang Islam. Masalah dia kata bersyair dengan kata-kata yang dalam maknanya dan kuat memberi bekas. Sesungguhnya telah dikatakan dahulu, kalam syair itu ikut pandai orang yang mengarangnya. Tu kawan nak karang tu. Ada syair yang memberi naik hati. Ada orang bila dengar tu dia naik. Dan ada syair yang memanaskan dan memecutkan kepada sesuatu yang dikehendaki. Ada syair yang dia suntik semangat kepada orang yang dengar. Dan ada syair yang menjadi pantun seloka, bersuka-suka, cara sundal kata, punggah kena yang ni. Boleh juga. Dia gunakan kemahiran dia menyusun kata, menyusun bahasa ni ke arah nak pelingkup orang. Ada juga dia kata. Dan membawa syair itu ke arah berkasih-kasihan yang membawa kepada asyik maksuk dan juga berlaku jahat dan berzina. Ada juga. Hidup buat program seronok, sukaria dan sebagainya yang kemudiannya program itu berakhir dengan zina di kalangan anak-anak orang Islam. Tak mahu. Dia kata. Ataupun dia kata umpatan dan bersakit-sakit hati dan berleceh-leceh. Majlis sudah rosak. Macam kuliah agama, macam ceramah agama pun serupa. Ikut kita nak bawa ke mana. Kalau kita nak bawa ke arah ilmu, maka ilmu lah yang orang dapat. Tapi kalau kita nak bawa ke arah nak mencerca, maki hamun dan sebagainya, ikut tu. Ikut kita nak steering duk ada tangan kita, kita nak pulih pergi ke mana. Kalau kita bawa pergi lorong cantik, maka cantiklah jadinya. Kalau kita nak bawa pergi duk jadi seronok, gelak ketawa daripada awal sampai habis ni, gelak sampai keras perut. Jadi lagu tu, jadi lara lah. Habis majlis, balik tak tahu apa. Yang tu seronok, yang tu orang ramai, yang tu di luar daripada menjaga macam-macam. Yang tu aja. Hang dapat apa? Nampak kan? Majlis ni boleh jadi elok, boleh jadi tak elok. Dia kata lagu tu. Dan bermegah-megah, membesar diri dan lainnya. Jadi lagu tu ya. Jadi megah, jadi seronok, boleh bawa orang yang kononnya crowd pula. Kita bawa satu orang mai yang kononnya dia ni crowd pula. Bila dia mai, dia pull crowd bagi mai. Dapat berapa puluh ribu orang, lepas itu kempen jual minyak angin. Macam-macam. Majlis ni disalahgunakan dengan berbagai-bagai cara. Kemana kita bawa, ke situlah orang. Dan faedah ada tak ada bergantung kepada majlis itu macam mana. Ini yang dia nak bagi tahu. Syair itu tidak salah, tetapi jangan disalahgunakan dia. So, di antara yang kata salah guna tu apa? Dia buat bahasa-bahasa yang boleh membawa kepada jadi asyik dan merosakkan. Dan jikalau syair itu ada ia baik membawa kepada maslahat yang diharuskan syarak, maka harus bersyair dengan dia. Kalau bagus tak apa, dia kata. Sebagaimana yang diperbuat oleh sahabat Nabi SAW di depan Nabi. Seperti yang tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas anna Nabi SAW dakhala Makkah fi umratil qada wa Abdullah ibn Rawahah baina yadayhi yamshi wa huwa yaqul. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW masuk ke Makkah Al-Mukarramah pada masa Nabi mengerjakan umrah qada, umrah yang dibayar kerana ditahan pada tahun yang sebelumnya oleh orang-orang kafir akan orang Islam.
Nabi ada sekali nak pergi umrah, kena blok. Mereka tak bagi Nabi masuk, sedangkan Nabi sudah niat untuk nak buat umrah. Terpaksa postpone kepada masa yang berikutnya. So hak berikutnya tu Nabi pergi, dia panggil umrah tu umrah qada. Nak kena qada hak niat dah, tak jadi pergi pasal dia blok tak bagi pergi ni. Nabi pergi yang kali kedua, masuk untuk buat umrah. Tak boleh masuk ke Mekah untuk tahun yang sebelum itu. Dan seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah, dia berjalan kaki di depan Nabi SAW. Dia berjalan kaki sambil bersyair di dalam masa berjalan sama-sama dengan Nabi SAW masuk Mekah itu. Abdullah bin Rawahah, dia jalan di depan, dia jalan kaki. Nabi naik kenderaan, dia sambil duduk berjalan ni, dia bersyair. Abdullah bin Rawahah memang terkenal, dia satu orang penyair. Dia karang syair dan sambil duduk berjalan, dia duduk bersyair. Nabi tak larang, Nabi tak kata apa. Nabi dengar. Di antara syairnya dimasukkan dalam hadis ni. Dia kata, khallu banil kuffar an sabilih, al-yawm nadribkum ala tanzilih. Itu bahasa syair dia. Maksudnya apa dia? Lapangkan oleh sekalian kamu, wahai anak orang-orang kafir, daripada jalan Nabi ini. Dia kata ni Nabi nak lalu, dia kata wahai banil kufar, wahai anak orang-orang kafir, dia kata tolong bagi jalan. Nabi nak masuk ke Mekah, tolong bagi jalan, dia kata. Yakni berilah lapang jalan kepada Nabi SAW untuk nak mengerjakan qada umrahnya. Sekiranya tidak sekalian kamu beri lapang kepada jalan untuk Nabi lalu ni, dan sekalian kamu mau beri gendala kami daripada mengerjakan umrah ini, nescaya kami hantam sekalian kamu. Dia bagi warning. Dalam syair dia tu dia bagi warning. Dia kata tolong bagi jalan, Nabi nak masuk ke Mekah untuk nak buat umrah qada. Tolong bagi jalan, dia kata. Kalau hampa cuba nak halang kami daripada buat umrah qada pada tahun ni, kami tentu akan hantam hampa. Tapi dia buat dalam bahasa syair. Al-yawm nadribkum ala tanzilih. Dia kata hari ini kalau hampa halang, memang hampa kena balun dengan kami. Dia kata lagu tu. Baik. Kemudian turun dia kata apa? Darban yuzilul ham an maqilih wa yuzhilul khalil an khalilih. Itu bahasa syair tu. Tapi sebab kita tak faham Arab, kita dengar serupa aja. Syair kata syair kan, kita dengar begitu ya. Tapi kalau orang Arab, dia dengar tu, dia golek kepala. Oh, sedap. Al-yawm nadribkum ala tanzilih. Itu bukan bahasa biasa tu. Dia kata darban yuzilul ham an maqilih. Nampak tuan-tuan, dia punya rima ujung tu. Rima ujung dia tu cantik. Cantik bagi orang yang reti Arab. Bagi orang yang tak reti, dia kata ambulah apa pun. Dia kata, aku tak tahu apa. Dia kata, baik. Dia kata kami hantam agar sahabi-habi hantam yang menjauhkan ketua-ketua kaum dan pemimpin kamu daripada tempat tidur tengah hari. Tu dalam syair dia tu makan dalam. Tolong bagi jalan, Nabi nak masuk buat umrah. Kalau hampa tak bagi jalan, kami nanti hantam hampa. Hantam macam mana? Kami hantam sampai hampa tak boleh tidur siang. Dia kata. Dia kata. Dan menjadikan taulan, meninggal akan taulannya. Dan kami naik angin, kami mengamuk, kami hantam sekali lagi, kawan baik pun nanti tuang tinggal kawan dia. Dalam bahasa syair tu dia hamak lagu tu. Baik, di dalam Abdullah bersyair itu, rupanya Umar bin Al-Khattab ada sama-sama dengar kepada dia syair daripada Abdullah bin Rawahah di depan Nabi SAW itu. Maka ditegur Umar. Umar ni jadi macam Abu Bakar tadi. Umar ni jadi macam Abu Bakar tadi. Bila dia dengar macam tu, oi, dia kata apa dia ni cakap lagu ni depan Nabi pergi buat syair macam ni. Tak respect Nabi ya. Macam saya pengalaman dulu zaman dulu rajin ceramah. Ceramah di depan satu sultan di sebuah negeri. Negeri itu tak boleh abang. Ceramah di depan sultan di sebuah negeri. Kan? Jadi saya duk ceramah. Sultan duk makan. Dia punya boy istana, dia panggil boy. Boy istana ni mai duk. Kalau dalam piring tu ada lima puding misalnya, ada 5 potong puding. Bila sultan ambil satu, hak tinggal tu 4 tu, sultan tak boleh makan dah. Kena ganti dengan hak 5 balik.
Tu kebesaran sultan tu. Dia tak boleh tinggal, tak boleh. Kalau ada 5 potong, 5 potong. Dia ambil satu, tinggal 4 depa angkat, depa buat 5 balik. Saya duduk ceramah. Saya bukan apa. Saya takut dia tak dengar saya duduk cakap. Kan, saya rasa macam penat. Tak main jauh-jauh, main nak dengar ke tak mau. Kan? Jadi saya sebut dalam ceramah saya tu. Saya sebut. Saya kata Allah bagi nikmat dekat kita, maka puding tu jadi lembut dan sedap. Tapi jaga baik-baik. Kata, bila Allah tarik nikmat, puding hak lembut tu pun keras, nak telan tak boleh. Raja di negeri yang berkenaan ni, dia tengah duduk suah. Saya sebut lagu tu, dia tak cancak, dia buat kata lagu tu. Itu first time saya pergi ceramah depan raja-raja ni, Pak Sultan ni kan. First time kita duduk Pulau Pinang. Nah, yang ada di Pulau Pinang ni Sultan Maidin. Kan? Jadi buat lagu tu. Raja buat lagu tu, dia seronok. Dia seronok. Pasal apa? Dia dengan kedudukan dia tu tuan-tuan, siapa pergi duduk melawak dengan dia? Semua pergi bercakap serius betul dengan dia. Bila kita melawak ni, dia syok tuan-tuan. Tapi ni hak duk ada dia keliling dia ni, depa ni sudah sejak, sudah jadi sejak darah. Dengan apa dia ni pergi duduk melawak dengan sultan macam ni? Depa ni sudah jadi kelang kabut. Kan? Jadi saya sebagai first timer, satu orang yang first time, saya pun tak tahu kata depa ni darah sudah duduk main sejak ni, sebab saya tak tahu. Saya kata tu sultan buat itu, saya seronok lagi. Pengalaman ni, pengalaman kan. Kan? Apa sambung lagi. Okey, majlis habis. Dah habis, dia orang menyanyi lagu negeri. Sebelum sultan balik, dia menyanyi lagu negeri apa semua dulu kan. Saya macam biasalah, habis saya terus pergi di celah-celah orang ramai tu, pergi cari kereta kan, nak jalan balik lah. Ustaz, bodyguard mai cari. Ustaz kata, tuanku nak jumpa. Masa tu saya sejak darah pula. Kan? Kata, Ustaz, tuanku nak jumpa. Saya main ketang. Alamak, apa sudah aku buat tak kena tang mana. Dia kata, sila dia ikut pula kita kiri kanan bi. Dia duduk tunggu tuan. Sultan yang berkenaan ni, dia tunggu. Orang semua duduk tunggu, tangan duduk depan, duduk nak angkat ni kat dia, dia duduk tunggu saya main. Saya pun main masuk. Dia buat kata dia tu. Dia kata apa? Sedaplah ceramah dia kata. Dia kata begitu. Depa tadi ni dengan saya sekali, hak darah sejak ni, darah jalan balik. Lega. Bila habis, depa panggil saya lah. Setiausaha Sulit, Sultan panggil. Dia kata, Ustaz, tak pernah orang buat lagu ni. Dia kata, ada tapi melawak dengan sultan lagu tu. Dia kata. Saya kata, tak boleh kan? Mana boleh? Dia kata, lagu tu tak boleh. Saya kata, tapi nampak tuanku seronok tadi. Lain kali jangan duk buat. Dia kata, tapi nampak dia, hari ni nampak okey, tapi jangan duk buat lain kali. Dia kata, nampak tuan? Nampak? Pasal apa? Pasal dia sultan tuan-tuan. Memang besar kedudukan dalam masyarakat Melayu, dan di Malaysia ni sultan ni besar. Nabi SAW, Masya Allah tuan-tuan, lagi besar. Makhluk yang terbaik Allah bagi jadi dalam dunia ni. Bila Abdullah bin Rawahah pergi buat menyanyi nasyid lagu tu, Umar bin Al-Khattab tengok dia sejak darah. Dia kata, dia ni apa yang tak kenal kan Nabi ni, hampir buat menyanyi apa ni berlaku ni. Sambung hadis dia kata apa? Faqala lahu Umar, ya ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu sya'r. Umar sudah marah. Cara Umar marah tu yang pedas suara tu. Umar marah. Dia kata apa? Maka berkata Umar bin Al-Khattab kepada Abdullah bin Rawahah, dia kata, ya ibn Rawahah, wahai ibn Rawahah, adakah kamu berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pula tu kamu tengah masuk ke dalam tanah haram? Dia kata, adakah patut kamu bersyair macam ni? Umar marah. Dia kata, ibn Rawahah, ini
Hang piduk menyanyi ni, piduk syair ni depan Nabi, tahukah? Dia kata, sudahlah depan Nabi, ni tengah duk masuk di dalam tanah haram Makkah. Apa ni piduk menyanyi-menyanyi ni? Umar sudah marah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar, falahiya asra' fihim min nadhin nabl. Nabi sudah interak masuk. Bila didengar oleh Nabi SAW, kata Sidina Umar itu mengingkari perbuatan Abdullah bin Rawahah bersyair itu, maka sabda Nabi SAW, khalli anhu ya Umar, biarkan olehmu wahai Umar. Nabi kata dekat Sayyidina Umar ni, Umar kata, biarpilah, kata, Ibnu Rawahah nak bersyair, apa salahnya? Ya Umar, khalli anhu, biar pikat dia nak syair, biarkan dia bersyair yang demikian itu, supaya didengar oleh orang-orang kafir, kerana ialah kalam yang sehabis-habis cepat datangnya menghambat di dalam hati mereka itu. Nabi kata kerana syair ini berbanding dengan cakap biasa, syair ni lebih lagi mai ke hati orang yang mendengar. Nabi kata dekat Umar, ya Umar, khalli anhu, terus duduk kacau dia, biar pi dia bersyair. Kerana syair Ibnu Rawahah ini syair hebat, syair yang boleh menggetarkan hati musuh-musuh Islam yang ada di Makkah itu. Nabi kata lagu tu, maka lebih cepat dan lebih derah daripada menabung anak panah ke atas musuh itu. Tu dia. Bahkan cakap syair ni kadang-kadang dia sampai impact dia ke hati ni lebih daripada lepas anak panah pergi dekat mereka. Menyentuh hati, makan dalam. Maka Nabi SAW kata lagu tu, maknanya apa? Tidak salah bersyair. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Nah, wallahu alam. Kita berhenti dekat tu dulu. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Syair itu salah tak salah? Tidak salah, dengan syarat syair itu terkawal, kan? Dan kita masuk sikit lagi apa dia? Kalau boleh selamatkan masjid, hindari masjid daripada usung bawa naik alat-alat muzik ke atas masjid. Tidak bagus. Kalau nak buat jenis-jenis yang ada ni, jangan dalam masjid, buat di luar. Dan alat muzik pula alat muzik yang terkawal. Dia punya dufuf, dia punya apa tu tak apa. Dengan sampai gitar karan, mankidal punya pun nak bawa naik. Jangan. Pasal apa? Itu agak keterlaluan. Jadi benda ni pandai-pandailah. Jangan sampai jadi satu imej tidak baik kepada rumah Allah. Kan orang bukan Islam pun duk tengok. Oh, mereka kata sekarang masjid pun sudah jadi serupa itu, daripada satu tanggapan tak elok dekat masjid, pelihara kesucian masjid. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok berlawan umpat dan keji orang kafir itu apa hukumnya. Tadi dok abang kata syair boleh digunakan untuk nak hantam orang kafir. Baik, lepas ni dia nak main detail lagi. Boleh tak boleh dijadikan masjid ini sebagai platform hidup maki hamun orang kafir, hidup maki hamun Tuhan dia dan sebagainya. Boleh tak boleh? Ni tajuk akan datang. Kan? Dan kalau kita buat itu, apa akibat dia? Apa kesan dia kepada Islam? Dan timai yang akan datang ini ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita maki Tuhan dia nanti maki Tuhan kita. Bila dia maki Tuhan kita, kita nanti tak boleh tahan. Tapi punca daripada siapa? Punca kita. Kita pergi maki Tuhan dia, maka dia maki Tuhan kita. Di sana ada ayat Quran, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdebat ni, Quran kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah itu bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, bawa contoh yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dan tengok macam mana Zakir Naik bawa Islam di tengah-tengah masyarakat bukan Islam. Zakir Naik
Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan tengok, Masya Allah, Allah bagi dekat dia keistimewaan yang sebegitu rupa. Dia bercakap tentang Islam. Orang bukan Islam nampak beauty Islam tu. Orang tak marah kat Islam, orang tak jadi benci dekat Islam, orang tak rasa nak memusuhi Islam. Bahkan orang mai dengan niat mula ni nak argue dengan dia, tapi bila dah berhadap muka dengan dia, dengan Dr. Zakir Naik ni, bila dah berhadap muka, lemah orang ni. YouTube ada banyak, tuan-tuan masuk, buka, daripada duduk tengok left handed saja, masuk tengok ni, masuk tengok Zakir Naik ni, macam mana dia debate Islam dengan orang bukan Islam, dengan padri, dengan orang apa Sami Hindu dan sebagainya. Dia debate macam mana. Dia langsung tak mencerca, menghina agama mereka. Dia cuma bagi mereka nampak, bagi mereka tu nampak kata Islam sebenarnya yang betul. Cara dia guna tu, Masya Allah, Allah bagi kat dia, tuan-tuan. Dengan rupa parah dia, tuan-tuan tengok muka Zakir Naik ni, muka ikhlas. Muka dia tu bukan muka macam nak ambil kesempatan, nak glamour. Tak ada, muka tu tak ada dekat dia. Muka dia, tuan-tuan tengok, ikhlas. Bila dia debate ni, orang menilai muka dia. Selain daripada ilmu, selain daripada knowledge, selain daripada benda yang dia bawa tu, orang tengok dia, orang tahu ini orang tidak ada interest. Dia bukan cari duit, dia bukan cari populariti, dia bukan nak glamour, dia nak menyampaikan risalah Allah. Benda tu nampak di muka dia. Masya Allah, tuan-tuan, Allah bagi dekat dia, minta Allah panjangkan umur dia supaya dakwah ni lebih lagi berkembang kepada semua orang. Padri pun bangkit debate dengan dia, dengan hafazat, dengan ingatan, dengan knowledge yang ada dekat dia, tuan-tuan. Masya Allah. Dia boleh quote ayat Quran, ayat berapa, surah berapa. Dia boleh quote daripada kitab Bible apa, chapter yang keberapa. Dia boleh quote, dia boleh padankan, dan dia boleh tunjuk di mana tak kenanya Bible yang mereka ni pegang. Dan pernah dalam debate ni, orang ni duduk debate dengan dia, tapi debate beradab. Dia pun beradab, kawan tu pun beradab. Debate ilmu. Last sekali, kawan tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh pi. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mata turun dah. Oh, tuan-tuan, orang macam ni kena diperbanyakkan di dalam masyarakat. Kena diperbanyakkan. Kemampuan mereka tu menguasai ilmu dan ikhlas di dalam berdakwah. Hak ni kita nak mencanai manusia nak jadi seumpama ni tidak mudah, tuan-tuan. Satu proses yang cukup panjang untuk nak lahir manusia seumpama Dr. Zakir Naik ni. Satu proses yang sangat panjang. Dia betul-betul mewarisi Syekh Ahmad Didat. Betul-betul dia mewarisi. Kita duk takut ni apa? Selepas dia ada lagi tak orang yang seumpama dia? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.